Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana bersama dengan saya, Cik Bon. Malam ni saya bersorangan. Tapi macam apa pun, terima kasih lagi sekali lah kerana meluangkan masa bersama dengan sesi live kami pada malam ini. Sesi live saya pada malam ini pada segmen Malam Chill. Okey, seperti biasa, minta you all untuk sharekan perkongsian ni kepada grup-grup kenalan-kenalan anda, kawan-kawan anda, dan hopefully masing-masing dapat manfaat lah. Dan di samping tu juga saya nak ambil kesempatan ni nak jemput you all untuk join grup Telegram kami di Bina Plan Impian. Anda boleh dapatkan info-info, kami letakkan tips-tips dekat situ, info-info notification pasal live kami letakkan dekat situ. Lagi apa yang lagi kami letakkan 3D interior exterior, boleh tengokkan dekat situ jugalah. Dan alhamdulillah untuk projek-projek yang terbaru kami masukkan yang mana dah siap 3D interior exterior kami masukkan dekat situ. Jadi boleh bantu anda dalam mencari-cari idea dalam nak membina kediaman impian anda. Dan hari ni quite hectic jugalah sebab hari ni kami berjumpa dengan alhamdulillah diberi kesempatan dapat berjumpa dengan owner Terata Air dan Ida. Puan Ida dan suami turun ke Melaka. Kami jumpa bercakap pasal Terata Air dan Ida. Hari ni kita dah jalan, plaster ceiling dah jalan. InsyaAllah next week kita nak jalankan tile, lepas tu dan accordingly yang lain jugalah. Dan alhamdulillah hari ni kita dapat confirmation daripada Dr. Surina. Terima kasih kerana minta kita orang proceed untuk kerja-kerja interior. Sebab Dr. Suri dia beli rumah 2 tingkat dekat Durian Tunggal tu, dan dia bercadang-cadang nak jadikan maybe rumah tu rumah persinggahan. Ialah sebab usually Melaka ni banyak juga orang luar yang beli property, lepas tu dia guna untuk waktu dia datang dekat Melaka lah. So sama jugalah sembang-sembang dengan Dr. Suri, dia kata nak buat macam tu, maybe family member yang luar nak datang nak duduk rumah situ pun boleh, atau kalau kata lepas tu nak buat homestay pun boleh. Okay, so selain daripada tu juga nak jemput you all untuk subscribe, untuk follow channel Instagram kami di farha.bina. Dekat fanpage Farha Bina ada juga grup Nak Rumah Impian. Nak Rumah Impian ada, alhamdulillah ada 30,000 lebih profile dekat situ yang join grup Nak Plan Impian tu, Nak Rumah Impian. Okey, dan selain daripada itu juga nak jemput you all untuk subscribe channel YouTube kami Farha Bina. Dan bagi anda yang kalau kata nak dapatkan info-info berkenaan dengan projek-projek yang kami dah designkan ataupun kami dalam proses stage bina ataupun yang dah siap, boleh tengok dekat Facebook, dekat laman web kami www.farhabina.com. Anda cari dekat situ projek dekat situ kita masukkan projek-projek yang kami diminta untuk design saja. Diminta untuk design, lepas tu sekarang dah pergi kepada progress untuk submission, tunggu kelulusan. Dan yang dah siap pun kami masukkan dekat situ juga. Anda boleh tengok yang renovate sahaja pun ada, yang buat rumah sebiji pun ada, tunai ada, LPPSA pun ada, pinjaman pun ada dekat situ. Ada few lah, boleh nak cari idea. Dan kalau kata minat berkenaan dengan interior, dalam tu juga anda boleh tengok dekat bahagian design tu ada certain tu dia ada 360 punya view, maksudnya boleh pusing keliling gambar tu. So hopefully bermanfaat lah untuk semua orang. Okay,
bercakap berkenaan dengan perkongsian pada malam ini. Tajuk yang diberikan adalah tips untuk pilih dan elak kontraktor rumah yang bermasalah. Macam kami Fahabina, kami design, kami separately design saja pun boleh, nak bina saja pun boleh, nak combine dua-dua pun boleh. Tapi orang kata proses buat rumah ni adalah satu proses yang lama, yang complicated juga. Dia satu proses yang panjang dan melibatkan banyak proses. So nak cari, kalau kata satu kontraktor yang boleh buat solid tanpa ada apa-apa hiccup ataupun apa-apa kesilapan walaupun minor daripada awal sampai akhir tu, memang so far tak pernah dengar lagi lah. Tapi apa kita boleh buat adalah kita cari kontraktor yang orang kata apa, tak ada major punya isu. Okay, alright. So lagi sekali minta anda untuk sharekan perkongsian ni pada kenalan-kenalan, rakan-rakan anda, supaya masing-masing dapat manfaat lah. Mana tahu kalau kata kita belum bercadang nak buat rumah lagi, tapi kita ada saudara ke kawan-kawan ke nak buat rumah, hopefully info malam ni, tips malam ni nak pilih dan elak kontraktor bermasalah dapat bantu anda. Okay. Alright. Okay. Ini fakta. Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional (NCCC), aduan tentang sektor perumahan mencatat kedudukan kedua paling tinggi, iaitu dekat 20%. Jumlah itu berdasarkan pada aduan yang terima daripada pengguna. NCCC, Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional. Kalau laporan berkenaan dengan perubahan ni, yang kedua tertinggi, which is 19.4%. Alright, dia tinggi lah. So macam selalu yang kita orang ulang, kita orang sebut, sebenarnya komitmen untuk buat rumah ini, kalau fikir-fikir secara logiknya, dia adalah satu komitmen yang paling besar, komitmen keuangan yang paling besar. Kalau tak kata untuk semua orang, majoriti adalah komitmen paling besar, komitmen kewangan paling besar. Sebab kalau kita kata apa yang boleh beat daripada buat rumah, komitmen kewangan kita apa? Macam contoh, macam kalau kata beli kereta pun, selalu dalam kebanyakan kes, harga kereta yang kita beli pun kurang lah daripada harga rumah yang kita buat. Melainkan lah kalau kita dah banyak buat rumah, lepas tu maybe kita nak buat rumah kecil, and then kita pun ada kereta besar, itu lain kira lah. Tapi majority bila orang buat rumah ni adalah satu komitmen kewangan yang paling besar. Okay, so jadi kena berhati-hatilah. Dan especially bila diberikan fakta, aduan berkenaan dengan perumahan ni adalah yang kedua tertinggi. So kena aware. Dan tajuk yang kita cakap malam ni, tips untuk pilih dan elak kontraktor rumah yang bermasalah. Okay. Daripada aduan yang saya cakap tadi, 19.4% tadi, contoh aduan yang diterima, yang diberikan dekat sini, saya rasa ini majoriti lah. Majoriti kontraktor guna bahan binaan yang berkualiti rendah, menyebabkan bumbung runtuh dan dinding retak. Kalau bumbung runtuh, dinding retak, memang major punya isu. Sebab apa? Sebab kalau bumbung runtuh, silap air bulan boleh menyebabkan kematian. Okey. Lepas tu aduan lain yang diterima, kontraktor juga dikatakan menggunakan bayaran tinggi terhadap pengguna. Apabila pengguna buat laporan terhadap kerja yang tidak memuaskan, kontraktor tersebut membaiki dan mengenakan charge 2 kali. Maksudnya dia kenakan bayaran harga yang tinggi. Lepas tu bila diminta betulkan, dia charge lagi sekali. Tapi kalau fikir balik, kalau kontraktor tu kenakan harga tinggi, tak payahlah ambil agak kontraktor tu kan. Tapi tak apa, mungkin nanti ada dekat dalam poin-poin tu lah. Alright. Okay. Tanpa, saya pun tak nak buang masa lagi lah. Okay. Poin pertama, kesilapan yang sering dilakukan oleh pemilik rumah. Okay. Kesilapan dia apa?
dia tak ada dokumen bertulis yang menerangkan secara jelas syarat-syarat yang ditetapkan bagi proses membina atau mengubah suai, renovate rumah. Okey, kita selama sesi malam chill-chill sama ada saya ataupun Cik Ya ataupun ada team member yang buat kan, kita selalu bagi tahu kepentingan ada dokumen. Dokumen tu bukan kata dokumen daripada kontraktor saja, nanti bias dia one side. Jadi kita perlu orang ketiga, dan kita selalu mention adakan lawyer. Sometimes orang fikir nak jimat tak nak appoint lawyer sebab tak nak bayar lawyer maybe 1%. Tapi kalau kata bila masalah berlaku, kerugian yang bakal anda hadapi adalah lebih daripada 1%, which is dah totally charge lawyer tadi tu dah totally nampak kecil berbanding dengan implikasi yang bakal anda terima. Okey, dan selain tu kesilapan yang dilakukan oleh owner adalah kedua belah pihak tidak jelas tentang hak masing-masing dan tiada garis panduan yang jelas menerangkan tentang info ini. Sebab tu kita perlu ada pihak ketiga, which is lawyer. Sebab fungsi lawyer dia tak boleh bias one side. Dia kena duduk dekat tengah, dia kena terangkan detail kepada owner lah. Lepas tu bila kata owner tak faham, owner akan minta dia terangkan, dia akan terangkan sampai faham baru sign. Dia tak boleh sign dulu nanti saya terangkan kemudian, yang tu tak boleh. Okey. Selain daripada itu juga owner tidak membuat kajian mendalam mengenai kontraktor yang ingin diupah. Ada yang terus percaya dengan kata-kata daripada rakan-rakan sebaya. Okey. So maksudnya ini maybe referral. Kalau kata referral daripada kawan yang dah pernah appoint kontraktor tersebut, chances untuk masalah ini berlaku kurang, tak ada ataupun kurang lah. Tapi kalau kata yang refer tu pun dia pun tak pernah menggunakan khidmat kontraktor tu, jadi maksudnya you all perlu buat kajian. Sebab sekarang dalam dunia internet ni, info-info tu ada dekat dalam internet, cuma ambil masa, spend masa carikan, tengok testimoni semua bagai macam tu. Kalau kata perlu in detail, boleh turun ke site lah. Okey. Lagi, apakah kesilapan lain yang owner rumah selalu buat? Terus mempercayai barang penuh atas dasar kepercayaan walaupun kerja belum lagi dimulakan. Okey. Ini selalu orang kata apa? Kontraktor lari. Kalau kata kita ada dokumen yang lengkap, ataupun kalau kata kita appoint lawyer, duit tu semua dia ada dekat lawyer dan bayaran adalah progress. Jadi kalau kata kontraktor lari pun tak ada masalah. Kita cari kontraktor baru, tapi masalah ada sikit, which is harga, kos upah tu slightly akan naik lah. Okay. Itu one thing. Tapi daripada kita rugi banyak, which is kita bayar penuh, lepas tu kontraktor lari. Okay. So dekat sini tadi berbalik juga kepentingan kita kata perlu ada lawyer, perlu ada third party, authorized third party untuk jaga kontrak ni. Okay. Selain itu, apakah kesilapan lain? Tidak memantau perkembangan proses kerja yang dilakukan. Pastikan anda sentiasa membuat pemantauan pada setiap peringkat walaupun sudah hampir siang. Okey. Tak pantau, nanti kita tak tahu benda yang jadi dekat site. Lepas tu juga kalau kata kita ada lawyer, macam saya cakap tadi, duit semua dekat lawyer. Jadi every time kontraktor nak claim, kontraktor perlu minta pengesahan daripada owner. Jadi owner yang bertanggungjawab, dia kena pergi dekat site, tengok betul ke tak. Sebab nanti dia tak boleh nak marahkan lawyer. Kenapa release duit tu, duit payment tu? Lawyer kata sebab awak dah sign, saya release lah duit tu. Okey, so dia kata pula, apa lawyer tak pergi check? Sebenarnya lawyer dia tak ada obligation, dia tak ada tanggungjawab lawyer untuk pergi check site. Pergi check site sama ada owner, ataupun kalau kata owner appoint arkitek. Arkitek pun kena tengok jugalah, bukan arkitek untuk sign saja. Arkitek yang maybe dia ada COW tu, cloud of work tu, yang jaga dekat site. Tapi dekat situ dia pro and con, you kena spend lebih lah. Sebab
Kan kita tahu macam architect tu standard fee, standard charge 8%, 10% daripada construction cost. Sometimes orang tak nak avoid macam tu, tak apa, tak ada masalah. Tapi anda kena selalu, every time claim anda kena pergilah, kena turunlah, pergi check. Kita tak boleh nanti kita blame lawyer pula. Lawyer tak ada tanggungjawab untuk pergi check. Lawyer dia menjaga hak in terms of kalau kata ada apa-apa dispute berkenaan dengan sebuah harga, dia akan turun. Lepas tu berkenaan dengan kontrak, dia akan masuk campur. Dan juga berkenaan dengan claim, dia akan masuk campur jugalah. Okey. Selain itu, apakah problem-problem lain? Problem-problem lain, apakah kesilapan-kesilapan lain? Kesilapan-kesilapan lain adalah owner menunggu projek terbengkalai terlalu lama sebelum membuat tindakan atau aduan terhadap kontraktor. Okey, jangan tunggu terlalu lama. Kalau kata tengok projek tu stall, maybe dalam 1 minggu, cuba check dengan kontraktor. Orang kata apa? Sebab apa, ada apa-apa masalah. Kalau kata waktu PKP ni, maybe lah dia tak dapat kelonggaran untuk beroperasi lagi, ataupun sebab PKP ni dia banyak stage. Masa first stage awal totally tak boleh beroperate, and then diberi kelonggaran sedikit, which is siapa yang nak buat pembaikan kritikal saja. Contoh kalau kata rumah bumbung dah berlubang, takkan nak tunggu habis PKP baru kita nak renovate. Jadi diberikan kelonggaran. Lepas tu diberikan kelonggaran pula, tapi bersyarat pula berapa puluh 60% sahaja. Contoh boleh buat kerja dekat site, daripada total workforce 60% sahaja. Kalau kata 10 orang worker dekat site, 6 orang saja. Tapi biasa orang buat rumah dalam 5 orang tukang kat situ, 2,5 saja boleh buat kerja dekat situ. Okey. Dan lepas tu dia ubah pula, kena kena vaksin pula, dia banyak bertukar-tukar. Jadi kalau kata kita tengok projek tu stall, kita kena clarify. Kalau stall dalam seminggu, kena clarify dengan kontraktor sebab apa. Sebab selalunya kalau nak tanpa bersebab, kalau nak stall saja tu susah. Dia paling-paling sometimes workforce to reduce tu ada. Kadang-kadang kita tengok workforce to reduce. Kena check juga dengan kontraktor. Okey. Tadi itu adalah poin pertama, kesilapan yang sering dilakukan oleh pemilik rumah. Okey. So kita pergi dekat tips nombor 2. Tips nombor 2, semak latar belakang kontraktor dan simpan dokumen yang berkaitan. Okey. Nah, macam mana nak semak latar belakang kontraktor? Satu, word of mouth ataupun referral tu make sure orang yang refer tu adalah orang yang telah experience benda tu. Kalau kata kawan kata okey, kontraktor ni bagus, tanya dia buat rumah kau ke, rumah saudara kau ke, tak lagi, tapi aku rasa dia bagus lah. Tak boleh totally 100% percaya. Maksudnya kena lebih detail. Okey, kalau dia kata okey, kontraktor ni buat rumah aku rasa macam okey, aku bagi nombor kat kau. Okey, tak ada masalah. Kita pun ambil nombor kontraktor tu, kita pun call. Lepas tu kita maybe jumpa. Lepas tu kawan kita yang nak buat rumah tu, kita boleh drop by dekat rumah dia, tengok workmanship. Lepas tu selain pada tu juga, cuba minta referral lain. Kali ni minta dekat kontraktor pula. Okey, abang dah buat beberapa rumah, boleh referkan saya seorang, 2 orang klien abang. Dia bagi nombor. Lepas tu kita call lah, tanya macam mana experience dia buat rumah dengan kontraktor tersebut lah. Dan semak latar belakang tu juga, you all boleh check dengan SSM pun boleh check. Lepas tu dengan CIDB pun boleh check. Sebab apa? Sebab documentation requirement untuk kontraktor tu biasa dia ada 2. Satu, generally kontraktor tu dia ada CIDB. Ada CIDB ni you boleh buat job swasta, tapi you tak boleh buat job kerajaan. Kalau you nak buat job kerajaan, you kena ada lesen PKK dan CIDB. So at least ada CIDB dan it's okay. Okay. Lepas tu semak latar belakang tu juga, kena minta quotation daripada kontraktor. Lepas tu make sure quotation tu detail, so that nanti senang you nak compare dengan the rest, means apple to apple. Ataupun kalau you kata you nak detail, lepas tu kontraktor tu pula tak dapat nak pick up sedetail mana, you bagi siap-siap spec tu dekat dia akan quote. Okay.
Okey. Lepas tu check klausa-klausa tertentu dekat dalam kontrak. Lepas tu pastikan ada dokumen yang bertulis perjanjian sah antara antara owner dan juga kontraktor. Saya cakap tadilah, the best adalah lawyer hartanah. Kalau kata anda takut, anda kata lawyer ni kontraktor yang refer, mestilah berpihak pada dia. Okey, kalau takut pergi cari lawyer lain asalkan lawyer hartanah. Tapi generally untuk lawyer nak calakan reputation dia berkaitan dengan kontrak yang kecil-kecil tu, saya tak berbaloi bagi dia. Sebab lawyer dia handle numbers of project. Lepas tu dia terikat pada dia punya janji dia. Lepas tu yalah, orang kata apa, untuk nak calakan reputation disebabkan satu projek, rasa dia takkan buat lah. Okay. Lepas tu sebelum menangani kontrak, pastikan anda baca terma dan syarat yang ditetapkan dengan teliti. Baca dekat lawyer, suruh lawyer terangkan, tak faham tanya. Bila dah habis baru sign. Kalau kata rasa ada term-term tu yang tak berpihak atau tak win-win, dan minta untuk revise. Tapi kalau kata nak minta semua berpihak pada owner saja pun tak boleh jugalah. Sebab macam kita cakap tadi, lawyer berada di tengah. Dia akan pastikan perjanjian itu sama banyak, sama win-win untuk kedua-dua pihak. Okey, selain pada itu juga pastikan anda simpan resip pembayaran atau gambar bukti sekiranya kontrak tersebut tidak mahu membaiki kerosakan. Okey. Untuk pembinaan yang berkontrak, progres pembayaran adalah stages, dan bayaran tak dibayar 100% sebab dekat dalam kontrak ada dinyatakan tempoh kecacatan kekal. Jadi selama tempoh kecacatan tu akan ada duit tahanan, dan duit tahanan tu memang lebih daripada cukup kalau setakat nak membaiki kerosakan-kerosakan kecil dekat rumah anda. Jadi anda jangan risau. Okey. Alright, so kita pergi pada point nombor 3 lah. Point nombor 3, tips dia nak buat macam mana, kena sediakan perjanjian antara pemilik rumah dan juga kontraktor. Okey. Dekat perjanjian ni kena dia ada banyak benda, banyak info, banyak maklumat yang dimasukkan dekat dalam tu. Yang paling penting kena ada tarikh tanda tangan perjanjian. Tarikh sign tu bila, jangan sign saja, kena letakkan tarikh sekali. Lepas tu dinyatakan tarikh siap projek. Lepas tu apakah definisi, kena masukkan definisi rumah yang telah siap dan syarat-syarat yang dipatuhi yang menandakan rumah itu telah siap dibina ataupun diubah suai. Apakah definisi dia? Kita takut nanti kita tak perasan dekat tiba-tiba dekat kontrak itu dia kata okey, nanti bila semua dah siap, belum pasang fitting dah dikira siap, walaupun dalam sebuah harga anda minta benda tu dimasukkan sekali, maksudnya dibayar. Okay, so takut nanti by the time anda tengok duit tu dah release tapi fitting belum pasang lagi. Contoh. Okay. Okay, bahan-bahan binaan untuk dinding, bumbung lantai, bilangan switch dan lain-lain lagi kena dinyatakan dekat dalam sebut harga tu, dekat dalam kontrak tu. Kontrak yang bagus dia pergi sedetail-detailnya. Okey, kalau dia tak boleh kadang-kadang kita tengok dekat dalam sebuah harga tu dia tulis okey, binaan tile penuh satu rumah. Kita tengok okey, alhamdulillah tile penuh satu rumah. Tapi nanti bila tengah buat rumah, kita tengok datang semua tile kecil-kecil, satu kali satu. Kita kata macam tak cantik pula. Selalu pergi rumah kawan-kawan, bila datang disambut dekat main punya, dekat gas punya area, pakai tile besar contoh macam tu kan. Lepas tu kita nak argue benda tu pun tak boleh, sebab benda tu dinyatakan, walaupun dinyatakan dekat dalam kontrak ataupun dalam sebuah harga, tapi dinyatakan secara general. Dinyatakan okey, binaan tile satu rumah. General. Lepas tu dia kata pula plaster ceiling satu rumah. Lepas tu bila dah buat, dapat plaster ceiling flat je satu rumah. Kita kata tak ada beza sikit ke dekat gas ke, mungkin ada decoration punya plaster ceiling ke.
tak ada, sebab benda tu tak dinyatakan dengan detail dekat dalam sebuah harga. Ataupun model-model fitting. Contoh dekat toilet, maybe old school sikit, orang pakai two piece punya WC, water closet, mangkuk jambat tandas tu kan, two piece asing, pump asing, lepas tu tempat duduk tu pun asing. Kita tengok, oh ni macam tak moden, tapi benda tu tak dinyatakan, model pun tak dinyatakan. Okey. Nah, jadi nak pergi sedetail macam mana? Contoh kalau kata tile tu perincikan. Kawasan ni pakai tile apa? Kawasan bilik pakai tile macam mana? Bilik air tile saiz apa? Lepas tu tak cukup detail lagi, tuliskan pula dekat situ. Contoh bilik pakai tile saiz apa? Allow harga maksimum berapa? Mungkin nanti kita tertiba kita kata saya minat certain tile. Saya tengok, saya duk scroll dekat Facebook, saya minat certain tile, saya nak pakai tile tu, tapi tile tu pula mahal. Jadi tak ada masalah, kita boleh just top up daripada situ saja. Okey. Daripada kita nak tunggu kontraktor pasang, kita pun tak berkenan, lepas tu dah siap semua, kita pula nak umpil, nak suruh orang lain pasang pula lagi sekali. Itu jadi macam orang kata orang beli rumah taman lah. Okey. Selain tu kena ada apa? Kena ada nama-nama, kena alamat kontraktor, alamat owner, lepas tu stages pembayaran. Stages pembayaran tu penting sebab kita tak nak menjadi macam yang tadi tu, kesilapan owner, dia pergi bagi semua duit. Lepas tu kontraktor kan dia banyak projek, maybe dia rolling sini hantar sini, hantar sini, lepas tu yang nak kita pula kita dah pergi bayar habis, dia rolling kita punya dulu. Tersangkut payment tempat lain, dia tak boleh nak pusing tempat kita. Jadi pembayaran mesti stages. Okey, dan juga ada DLP, tempoh kecacatan. Kalau kita tak tahu nak letak berapa lama, dia sebenarnya dia dah ada preset daripada Kementerian Perumahan kot, kalau tak silap lah. Dia ada untuk tempoh jika projek bawah 1 juta, bawah 2 juta dan ke atas macam tu. Okay. Next. Tips dia adalah rujuk dengan pihak profesional. Okay. Untuk buat rumah ni adalah satu proses yang panjang, satu proses yang complicated juga dan melibatkan banyak pihak. Jadi anda cuba banyak-banyakkan kenalan. Antara orang yang anda boleh rujuk adalah contohnya arkitek, lepas tu QS, quantity surveyor, lepas tu jurutera. Kalau kata untuk reka bentuk tapak, kita refer dengan arkitek ataupun pelukis plan ataupun jurutera, sebab kadang-kadang untuk yang buat plan besi itu dia job dia lain daripada engineer besi punya. Lepas tu progress di tapak, kalau kata kita nak justify stages pembayaran tu, kita boleh buat baik dengan arkitek, jurutera, quantity surveyor. Untuk in terms of material, kita buat baik dengan arkitek dengan jurutera lah. Okey. Dah point nombor 4. Point nombor 5, tip dia, undang-undang yang berkaitan sekiranya berlaku masalah. Okey, ini just standby saja. Bagus you tahu as a standby. Jangan kata nanti kalau kata apa-apa terjadi, kita left alone, kita tak tahu dekat siapa kita nak refer. Kalau kita ada kontrak lawyer, first kita boleh refer kepada lawyer tu. Lepas tu juga kalau kata ada masalah, kita boleh filekan tuntutan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, TTPM. TTPM dia menyediakan khidmat, dia ada in-house punya lawyer kot, kalau saya tak silap lah. Jadi kalau kata ramai, sometimes kalau orang beli rumah taman ke ataupun orang beli apartment ke, jadi kan ada banyak pemilik tu, dia adakan satu group, jadi satu lawyer tu dia akan handle you all punya case. Okay. Jadi you all kena tahu undang-undang berkaitan dengan
sekiranya berlakunya apa-apa masalah. Okey. Dan last, nombor 6 adalah kita kena tahu cara untuk membuat tuntutan tribunal pengguna. Okey. Stage dia ada beberapa stage. First, kita kena dapatkan borang satu. Nak dapatkan dekat borang satu tu kena bayar lah, bayar RM5. Okey. Bayar RM5 dan portal dia boleh dapatkan borang satu tu dekat portal e-tribunal. Okey. Kita isi borang tu, lepas tu kita kena pass kepada pihak yang dituntut. Kalau kata kita pembeli rumah, kita pass kepada developer. Kalau kata kita owner bawa rumah sebiji, bawa rumah banglo, kita pass pada kontraktor. Lepas tu nanti pihak tribunal pengguna akan setkan satu tarikh di mana kita dan juga pihak yang kita tuntut tu perlu hadir. Maksudnya macam masuk court lah lebih kurang. Sebab dia actually dekat tribunal tuntutan pengguna tu dia lebih kurang macam court juga. Sebab kami pernah masuk dulu kami buat claim dekat developer masa kami beli apartment. Dia lebih kurang macam court macam tu lah, ada hakim lah masuk. Okey. Lepas tu sekiranya tuntutan menjadi diselesaikan, lepas tu tribunal akan mengeluarkan award dan diberikan award tu maksud dia solution, penyelesaian. Macam mana nak settle benda ni. Lepas tu those yang nak kena settle tu dia kena comply lah. Okey. Menurut undang-undang, anda hanya dibenarkan untuk membuat tuntutan sehingga RM25,000 saja. Wang tuntutan ini bukan dibayar oleh tribunal, sebaliknya oleh pihak yang dituntut atas arahan tribunal. Okey. So kena tahulah benda tu. So amount yang dinyatakan RM25,000 saja. Jadi jika anda membuat pembinaan pada skala besar, mungkin anda buat rumah banglo besar, kos banyak-banyak, so penting jangan buat pembayaran gedebuk sekali banyak. Takut nanti kan yang dibawa larinya banyak. Okay. So that's why pentingnya ada documentation, ada stages pembayaran, ada pihak ketiga, lawyer, semua macam tu. Okay. So bahagilah sudah tips untuk pilih dan elak daripada mendapat kontraktor yang bermasalah. Alright. So alhamdulillah, setakat itu saja perkongsian saya pada malam ini, dan sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.